Okey, kita kembali lagi dalam siri yang seterusnya dengan kamera saya yang agak berbeza kali ni. Okey, saya gunakan kamera dekat atas, bukan dekat depan. Dan kamera ni hopefully dapat capture ruang yang lebih okey lah. Saya punya studio saya ni, mini studio saya ni, memandangkan kita dah pun. Waktu saya rekod ni adalah permulaan untuk PKP. Okay. Dah masuk dah pun. Dah jam 12 dah pun. Dah masuk PKP ataupun total lockdown untuk hari yang pertama. Okay. So, saya dah set up siap-siap dah dekat rumah saya ni dengan komputer, dengan mic saya, dengan kamera dan sebagainya. So, khas saya buat semua ni adalah tujuannya untuk saya senang untuk buat rekod, untuk saya senang untuk buat konten TikTok ke Facebook. Nanti saya akan buat Facebook live lagi. So itulah. Okay. So kita continue kita punya topik, iaitu sekejap saya tengok sekejap topik kita yang lepas. Okay, saya tengok sini. Okay, so kalau ikutkan yang lepas, topik yang sebelum ni anda dah tengok macam mana tentang analogi website. Saya dah terangkan tentang analogi website, and then saya dah terangkan tentang domain, and then saya juga dah terangkan macam mana nak beli dan juga ataupun nak sewa domain dan juga hosting sekaligus tanpa anda perlu nak sewa tempat lain, domain tempat lain, server tempat lain. Okay, saya dah bagi tahu awal dah yang tu. So kita jump untuk part yang keempat kali ni part 4. Okay, kita campur-campur bahasa rojak. Okay kot kita campur-campur santai saja. Untuk kali ni, topik kali ni iaitu macam mana kita nak create dahulu email bagi domain kita. Sebab nanti bila kita nak install WordPress, dia perlukan requirement dia, salah satunya adalah email address. Dan saya suka sarankan dulu waktu saya mula-mula belajar dulu, saya gunakan email biasa, email Google, yang kita create kat Google ni lah. Tapi bila saya tanya guru-guru, orang yang dah lama dalam bidang website ni, dia kata kalau boleh gunakan email yang ada domain kita dalam tu. Contoh admin@apa-apa.com dan sebagainya lah. Itu contoh je lah. So malam ni saya nak tunjuk dekat anda macam mana kita nak create email address ataupun email kita based on domain. Sebab ramai sangat orang nak sebenarnya, tapi orang tak pandai nak create. Okay. Orang macam tak jumpa nak create kat mana email. Benda ni tak boleh nak create dekat Google. Tak boleh. Google kita akan macam sewa tapak dengan Google lah. Tapi kali ni kita nak buat yang untuk kita sendiri. So macam mana? So saya tunjukkan dekat anda screen terlebih dahulu. So hopefully anda bersedia untuk topik untuk malam ni. Alright. Okay. Okay. Saya akan tunjukkan screen dan anda boleh lihat secara live dekat tepi ni. Okay, dekat tepi ni memang live. Apa yang anda lihat dan juga ni benda yang sama. Okay, benda yang sama. Okay. So kalau anda lihat sekarang, saya ada beberapa lah. Ini yang dah lama punya lah. Saya ada sewakan server dan juga domain dekat NetKL. NetKL ni antara tempat yang agak lama. Tahun lepas saya banyak berurusan ataupun hujan ke? Okay. Okay, sorry gangguan. Okay. Tahun lepas banyak saya sewa ataupun buat projek untuk klien saya menggunakan NetKL lah. Itu tahun lepas. Tahun ni saya berbeza sikit. Saya mula beralih arah kepada Junhost. Itu saja. Konsep yang sama, menggunakan cPanel dan benda yang sama saya pernah sebut sebelum ni, iaitu cPanel adalah satu control panel yang ada semua setting, yang ada sediakan semua maklumat yang kita perlukan untuk kita buat website. Dalam tu ada database, dalam tu ada email, dalam tu ada nak masukkan domain ke apa ke, semua ada dalam tu. Alright. Cumanya ia bergantung kepada server apa yang anda pilih. Yang tu saya dah cerita yang lepas. Saya tak nak sebut lagi yang tu. So jom kita try jump terus kepada server kita. So anda masuklah dekat server anda. Make sure anda pergi dekat service ke apa ke. Tak kisah anda kena cari server anda dekat mana. Kita tak nak sentuh domain. Domain tu kita dah selesai hari tu. Kita tak perlu nak adjust. Sebab kita dah beli bersama server dan juga domain dekat tempat yang sama. So anda tak perlu nak adjust. Kita just nak masuk terus dekat server kita.
So saya cari dulu server saya iaitu nakbuatweb.com. Ini yang lama saya lah. Okay. Nampak saya bermain kat sini lah. And then bila anda klik saja dekat server anda, okay, nama server tu, and then dia ada dekat ruang sebelah kiri ni, sebelah kiri skrin anda ni, dia ada butang login to cPanel. Login to cPanel. So just klik saja. Okay, login to cPanel. Kemudian akan keluarlah macam ni. Inilah cPanel dia. Okay, nampak agak klasik sedikit lah. Dia punya kalau kita ingat dulu control panel dekat Windows ke dekat Windows tahun saya lupa lah, Windows Vista ke Windows yang agak-agak lama, dia lebih kurang macam ni. Layout dia tu lebih kurang macam ni. So dia tak ada perubahan. Dia kebiasaannya cPanel bentuk dia macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Kalau anda nak check domain anda dah masuk ke belum, anda boleh check dekat domain dekat sini. Kemudian ada file manager semua ni, nanti kita akan create nanti untuk kita punya website. So saya tak nak sentuh yang apa-apa yang ada dalam ni, sebab kalau nak sentuh satu-satu dia akan makan masa satu, and then takut anda pun pening. Sebab saya tak sarankan untuk newbies, orang yang baru nak belajar, terus nak sentuh semua perkara. Okay, kita just nak buat yang basic saja. Kita nak buat landing page saja. Okay, so tak perlu pening-pening. So apa yang saya nak bagi tahu tadi iaitu nak create email account. So dekat atas sekali, okay, bila kita masuk login saja dekat cPanel, dekat atas sekali kita akan nampak email account. So kita klik saja email account. So sekarang saya dah create lah. Saya dah create satu sebenarnya untuk info nak website. Alright, it's okay. Abaikan. Kalau tak ada, dia akan hilang lah. Dia akan ada, takkan ada apa-apa. Akan kosong saja. Akan ada satu sistem saja macam tu lah, lebih kurang. So macam mana kita nak create kita punya email based on kita punya domain. Mungkin kita nak create admin contoh saya nak buat web.com sebagai contoh, ataupun kita nak buat no reply, ataupun kita nak buat info, apa lagi, contact, dan macam-macam. Ada orang buat macam-macam. Okay, so yang pertamanya anda klik saja butang create. Okay, so bila anda klik butang create, akan keluar satu layout paparan baru macam ni. And then dekat ni lah anda boleh masukkan lah apa yang anda nak. Admin ke, no reply ke, info ke, contact ke, mengikut keadaan. Ataupun kalau anda ada team, okay, kalau anda ada team yang mungkin anda ada 2-3 orang team ataupun 10 orang team, tak kisah. Dan setiap team tu nak di-referkan kepada domain. Nak ada email domain sendiri. Faham ke? Nak ada email address based on domain kita. Contoh macam sini, nak buat web.com. Saya nak letak nama saya, Fathul Imran @nakbuatweb.com. Kan nampak macam professional kan? Kalau kita biasa government ke apa ke, dia akan ada satu email khas menunjukkan dia ni ada authority ataupun dia ni memang pekerja ataupun bekerja dekat syarikat tersebut, dekat government ke, dekat mana-mana ke. So agak penting jika anda ada staff, anda boleh create yang macam ni. Okay, nak create macam ni. Okay, so saya nak create je mana-mana. Tadi saya dah ada info, saya nak create satu. Saya buat admin lah. Admin. Okay, admin @nakbuatweb.com. And then boleh set password. Okay, anda boleh set password. Ataupun nak send login to alternate email pun boleh. Saranan saya guna je password. Tak kisahlah password apa-apa pun. Saya letak saja. So dia beritahu this password has strength of 1 but your system requires 65. So maksudnya anda kena create password yang agak unik sedikit lah. Agak unik sedikit. So saya try dulu tak keluar kan. Okay. Anda boleh matikan ataupun show the password. Tapi saya tak boleh lah show password saya kot. Okay. So bila dah ada, anda boleh go on. Sebab ni dah 71. Ataupun anda pun boleh generate yang dia bagi tu nombor yang bercampur-campur lah. Nombor huruf besar, nombor huruf kecil, simbol dan sebagainya lah. So itu pun bagus juga untuk orang yang
tak tahu nak guna ataupun tak ada password yang strong, anda boleh guna generate sahaja. Okay, so bila dah settle macam tu, klik saja butang create. Okay, so klik butang create dan make sure dekat list email account ada senarai yang kita dah create tadi tu. Okay, dah ada senarai yang kita dah create. So macam tadi admin@numberweb.com lah, macam tu. Alright. So bila dekat sini dia akan bagilah dekat hujung sebelah kanan ni dia ada 3 button, iaitu check email, manage dan juga connect device. Okay, kalau nak check email, anda klik saja, dia akan keluar satu halaman baru untuk check email. Dan ini sebenarnya yang untuk anda check email dekat sini lah sebenarnya. Okay, paparan dia agak buruk sikit lah, agak klasik sikit. Okay. Mungkin macam apa dia tak ada, untuk si panel ni betul-betul basic sebab dia nak run laju, ramai orang guna, dan inilah sistem dia lah lebih kurang. Okay, cumanya bila buat macam ni, anda kena login dekat ni, dekat atas ni anda lihat ada dia punya apa orang kata dia punya email dia, bukan email, apa link dia lah untuk anda. Contoh macam ni link dia. Oh sorry, saya pun lupa dah email dia macam mana dekat sini kot. Okay, kalau dekat depan tadi, dekat depan tadi, kalau anda ingat balik dekat NetKL ni, kat ruang depan kan, sebelah kiri ni dia ada login to cPanel. Bawah dia ada login to webmail. Anda pun boleh klik webmail ni. So advance saja, tak ada masalah. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Dekat sinilah anda masukkan email tadi. Okay, email tadi dan juga password. Sebagai contoh, saya masukkan admin@nakbuatweb.com and then password dia Okay, dia boleh masuk. Okay, dan bila masuk dia akan keluarlah paparan yang sama. Okay, menggunakan round cube ni. So anda boleh open dan dia akan keluar benda yang sama. Okay, dia akan keluar benda yang sama lah. Cumanya kalau nak login macam ni, nak gunakan betul-betul, macam agak kurang praktikal sikit lah. Agak kurang praktikal sikit untuk anda guna kaedah yang macam ni lah untuk check email. Kalau nanti ada orang email ke, ada inbox yang masuk ke, mungkin kita tak dapat notify dan sebagainya. So adakah ada cara lain tak nak adjust? Untuk tu nanti saya akan bagi tahu. Nanti saya akan bagi tahu. Cumanya bukan untuk siri kali ni, itu mungkin tambahan note tambahan yang saya boleh berikan nanti untuk kongsikan dengan anda yang nak tahu macam mana kita nak connectkan email yang dekat round cube ni, dekat kita punya cPanel, untuk kita connectkan dengan kita punya Gmail. Kita akan guna Gmail. Sekarang ramai guna Gmail kan. So kita macam mana nak connectkan Gmail dan juga account ni supaya nanti bila orang inbox, ada inbox masuk, ataupun kita nak gunakan email ni untuk send something kepada orang, kita boleh gunakan platform Gmail sahaja. So yang tu nanti next topic. Bukan dalam topik kali ni. Bila nak cerita tentang tu, dia akan lagi technical satu persatu lah. So nanti next time anda boleh follow dulu, anda boleh buat yang ni dulu. Sebab kita tak guna sangat pun setakat ni. Untuk landing page kita tak guna lagi email ni. Email ni just kita create untuk kita nak install WordPress nanti. So that's all for today. Terima kasih banyak. Kita jumpa di next part, yang mana next part kita akan cerita lebih detail berkaitan macam mana kita nak install WordPress ataupun kita dah nak bina bangunan kita. Kita nak bina bangunan kita. So jika anda rasa video ni ada manfaat, boleh share, boleh kongsi kepada rakan-rakan, boleh invite dia orang untuk tengok. Dan jangan lupa untuk subscribe dekat bawah, tanda support. Dan jika ada sebarang persoalan, boleh komen dekat bawah. Nanti saya akan bacakan dan mungkin saya boleh buat video untuk menjawab persoalan tersebut. Alright, so that's all for today. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.